Berikan aku 10 orang pemuda, nescaya akan aku goncang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia antara kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno. Dan sekarang anda bersama dengan saya, Alifah Zamanhuri, dalam segmen Bicara Orang Muda, di mana kami akan mengetengahkan anak-anak muda yang berpotensi besar dalam pelbagai bidang untuk berkongsi semangat, inspirasi, pengalaman dan juga visi bersama penonton. Assalamualaikum. Dan siapa orang yang akan kami ketengahkan minggu ini? Teruskan dalam Bicara Orang Muda. Tahu tak, seni kaligrafi itu adalah salah satu khazanah Islam yang paling tua yang dimiliki oleh umat Islam. Dan ia juga merupakan salah satu bukti keagungan tamadun Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat untuk kita dan anak cucu kita warisi. Dan hari ini saya bersama dengan seorang pencinta seni kaligrafi, seorang anak muda dan juga pemilik di mana saya sekarang ni sedang berada di galerinya. Inilah dia Cik Muhammad Faizal bin Alwi. Assalamualaikum Cik Faizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi menerima kunjungan saya dari tim Assalamualaikum untuk menubual Cik Faizal. Memang berbesar hatilah menerima kunjungan besar daripada TV Hajrah. Okey, baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, mungkin Cik Faizal mungkin boleh cerita sikitlah tentang latar belakang Cik Faizal. Sebabnya saya ni difahamkannya Cik Faizal ni ada latar belakang yang agak menarik. Peralihan daripada satu bidang ke satu bidang tu, kejaya tu, mungkin boleh kongsikan dengan kita bagaimana fasa-fasa tu dan sehingga saya ni memilih untuk menjadi penggiat seni kaligrafi. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Faizal bin Alwi, boleh panggil saya Faizal Alwi. Saya dulu pernah sekolah di Mahat Alumma Cuma Perak dan dari situlah saya mula mempelajari seni khat ni. Lepas belajar daripada sekolah tersebut, saya pindah ke Sekolah Agama Menengah Rawang. Sejak tu saya berhenti. Berhenti dengan khat ni lah. Jadi lepas dah habis Form 5 SPM, saya pula belajar dalam bidang perkawinan di Politeknik Port Dickson. Jadi selepas habis daripada diploma tu, saya main band pula, main muzik, dan saya selaku vokalis lah. Jadi selepas pada tu, saya ni macam masa main band tu, saya macam teringin nak jadi seorang penyanyi kat luar negara ni. Mat Shino daripada Linkin Park, dia ni penyanyi dan buat art. Jadi saya nak jadi macam tu lah, macam vokalis buat art, tapi bidang art saya tu khat. Okey, daripada tu lah, masa tu orang sibuk dengan Facebook semua kan. Saya buatlah macam saya buat balik seni khat saya yang saya pernah belajar sekolah menengah dulu. Jadi bila dah buat, saya buat satu macam Al-Fatihah ke, 3 kul ke dengan gunakan marker pen dengan atas kertas biasa. Selepas itu saya upload lah kat Facebook. Jadi selepas tu lah tiba ada orang tanya, ni untuk jual ke? Saya kata tak jual ni, saya buat ni. Lepas tu kalau saya nak beli, nak tempah boleh tak? Cakap dia, memang saya tak buat ni, saya buat ni. Sejak tu lah dia nak sangat, sebab bukan senang je nak jumpa penulis khat yang selalunya daripada komputer, printing semua kan. Jadi betul-betul dia nak tempah sangat dengan saya. Sejak tu lah saya terfikir, ni boleh buat income apa semua kan. Bermulalah seni khat masa tu. Okey, jadi Faizal, secara dasarnya bidang kaligrafi ni pada saya bukanlah satu bidang tumpuan, di mana kalau kita tengok tak ada pendarahan asas yang diberikan untuk lebih-lebih kali kepada untuk anak-anak kecil ataupun orang muda. So pada pandangan Faizal sendiri, bagaimana bidang seni kaligrafi ni di mata masyarakat hari ini? Itulah, sekarang ni kita tengok bidang tumpuan, bidang seni biasanya nasyid, nyanyi apa semua. Jadi macam sekarang ni selain daripada nasyid, apa lagi yang berkaitan dengan ni kadang. Tapi kaligrafi ni kurang lah. Dia kurang macam, dia dah macam jadi sebab kaligrafi ni macam lukisan atau tradisional ke apa. Sebab macam penyanyi
tempat persembahannya di atas pentas. Jadi kalau koreografi ni pentas dia jelas exhibition. Exhibition macam pameran lah. Sebelum macam di Perjaya kan ada pick off punya event, jadi itu dipamer semua. Tu lah sebenarnya lagi elok kau boleh tiap-tiap bulan kena ada exhibition ni. Biar kita dedah betapa indahnya seni khot ni. Macam tu. Jadi kalau kita tengok pula penglibatan anak muda, remaja sekarang dalam bidang kaligrafi ni, bagaimana Faizal melihat, ada ramai ke yang minat benda ni? Kalau dulu memang tak ramai. Tapi sekarang ni dah mulalah orang tengok, oi, kaligrafi ni boleh pergi jauh. Dan sekarang ni dah nampak perubahan sikit daripada dulu. Dulu kau tengok biasa je, sebab sekarang kita dah modernkan tau koreografi ni. Dulu tradisional, jadi macam tradisional ni maksud dia kita kalau kau tengok masjid ya ada Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Ia macam tulisan saja. Macam sekarang ni moden. Jadi kita macam contoh belakang ni macam kita gabungkan lukisan abstrak dengan koreografi, jadi satu pembaruan yang dipanggil apa, khot contemporary yang mengikut peredaran masa kini. Mungkin saya pasti itu boleh menarik minat anak-anak muda sekarang untuk contoh sama sekarang ni bercimpung. kita tarik anak muda dengan kita buat nama diorang dengan bentuk love, bentuk merpati, macam-macam lah. Jadi di situ dah kita boleh tarik minat anak muda sekarang ni dengan bentuk-bentuk tersebut. Betul. Jadi kalau kita tengok pula sekarang ni anak muda ataupun siapa saja, kalau biasanya kalau nak membuat sesuatu yang berteraskan kebaikan, selalunya pelbagai medium sekarang ni kalau kita tengok boleh digunakan. Kaligrafi ni adakah ia salah satu medium Faizal sendiri untuk berdakwah? Betul, memang boleh dikatakan untuk medium dakwah. Sebab apa? Kalau kita tulis satu ayat daripada Al-Quran, orang tanya apa maksud dia? Apa maksud ayat tersebut? Faham ke? Kita yang sebagai penulis atau pelukis, kita dah dapat terangkan makna tersebut. Secara langsung dah berdakwah di situ. Ayat-ayat tersebut daripada Al-Quran. Mana kita dah sampaikan ayat Al-Quran tersebut kat orang. Kita terangkan dia, contoh macam belakang ni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita terangkan apa maksud dia, tak kisahlah apa-apa mana ayat daripada Quran. So bila kita dah terangkan kat orang, insya-Allah orang tu dapat faham dan secara langsung kita dah sampaikan satu ayat untuk semua orang. Betul tu. Dan satu lagi inspirasi saya, yang keyakinan saya tu bila yang boleh bagi manfaat kat semua orang. InsyaAllah. Okey, bagaimana pula pada Faizal sendiri, bagaimana cara untuk menarik terutamanya anak-anak muda kita untuk mencintai seni warisan Islam kita ni? Okey. Nampak saya kalau boleh media-media ni kena buat satu pembaruan lah. Contoh sekarang ni kita buat sekarang ni macam ada buat exhibition ni dah biasa, pameran-pameran, orang tahu pameran ada event itu pun sama ada datang atau tidak, tak tahu kan. Jadi cuba buat macam program reality. Cuba kita buat koreografi pula kan. Betul, memang kalau kita tengok, kalau dengan cara baru tu kita boleh tahu macam ni. Siapa yang suka, siapa yang tak suka sebenarnya bidang ni. Baiklah Faizal, saya rasanya patutnya inisiatif yang perlu diambil berat oleh pihak-pihak yang tertentu lah untuk lebih memberi pendedahan tentang bidang seni kaligrafi ini, sebab kita tahu ini merupakan satu bidang yang sangat tinggi nilai dia, warisan kita yang kita patut warisi. Sebab sekarang ni kita tengok seni hot ni, kadang-kadang orang tengok buat hot dia suara agama. Asal buat hot dia suara agama, tapi macam mana kita nak buka orang keluar luar tu? Tu kadang saya kadang pergi demo mana, saya buat nama orang, saya tak pakai kopiah apa semua. Saya macam pakai yang ringgi sikit tau. Sampai bila tengok dia ni boleh buat hot, aja kita terkejut. Kadang-kadang tanya soal agama, saya tak ngaku soal agama. Maknanya kita nak buka mindah dia tu. Mana orang luar boleh juga belajar koreografi ni. Bila dia dah cuba koreografi dia, automatik dia dah dapat disiplin diri dia tu. Baiklah Faizal, mungkin soalan terakhir saya lah, dengan masa yang terhad ni saya nak tanyalah, apa sebenarnya signifikan usaha Faizal ni yang untuk disumbangkan kepada masyarakat hari ini? So saya boleh seni koreografi ni yang saya buat semua ni dapatlah manfaat untuk generasi akan datang yang terus berterusan, takkan putus. Maknanya dengan pembaruan dan segi moden ni, yelah sekarang ni kadang-kadang kita nak dengar lagu tradisional dah kurang kan. Jadi kita modenkan dia, bagi jangan benda takkan mampus, tapi bila dia dengar lagu, bila dengar moden, dia mungkin akan pergi cari yang tradisional balik, nak tengok asal usul hot ni macam mana. Hot ni macam ni lah. Kita bagi, kita macam dah, kalau kita nak terus
Diorang terlalu fokus rumah sangat, tak ada juga kan. Betul-betul. Saya pasti mesti akan proses back to basic tu mesti ada. Ya, mesti ada. Mesti nak tengok yang asal. Macam mana dulu? Macam contoh kita tengok Mawi. Dulu Mawi famous kan. Kita mesti nak tengok asal-asal dia macam mana dulu. Sebab dah kita dah minat dia. Tengok asal dia macam mana kat kampung dulu. Macam tu lah. Betul. Kita kenalkan, kita bom kasih sekali. Lepas tu mesti nak tengok asal usul hotnya macam mana dulu. Macam tu lah. Itulah dia, Masya Allah. Semangat Faizal dalam bidang seni kaligrafi ni saya memang tak boleh nafikan. Tapi ini merupakan satu semangat yang sangat bagus saya kira untuk generasi baru hari ini. Yang kita tahu semakin nak melupakan benda-benda yang sepatutnya kita perlu tahu. Dan ini bukan sahaja warisan kita, tapi mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi untuk kita bawa ke masa depan. Dan sebelum saya nak melabuhkan tirai untuk segmen Bicara Orang Muda kali ini, saya nak bermain soalan kepantasan sikit dengan Faizal. Kita tengok dia boleh jawab ke tak boleh jawab. Pantasan macam tu. Saya nak tanya soalan dengan Faizal. Tapi saya nak minta Faizal jawab dengan satu ayat yang cukup ringkas dan padat. Saya ada 3 soalan. Boleh? Okey. Okey, soalan pertama saya. Apa kenangan yang paling Faizal ingat waktu berusia 7 tahun? 7 tahun? Masa saya satu. Kenangan dia, saya pernah cocok budak perempuan dengan pensel. Okey, soalan kedua saya. Siapa Faizal 20 tahun akan datang? Saya ada seorang mentor yang saya kagumi lah, iaitu pelukis negara Yusuf Ghani. Satu orang ni sangat idea macam dia, tapi dalam bahagian kaligrafi. Dan soalan terakhir saya, kalau Faizal dipertemukan dengan Perdana Menteri sekarang, apa soalan yang Faizal nak tanya yang berlega-lega di kepala tu? Banyak juga. Macam mana nak jadi Perdana Menteri ke? Saya nak tanya dia, macam mana boleh harungi segala ujian? Macam tu saya nak tanya dia. Okey, itulah dia. Sebenarnya tak ada apalah, kita cuma nak melihat bagaimana Faizal menjawab saya punya soalan. Baiklah, saya kira sampai di sini saja segmen Bicara Orang Muda kali ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bawakan orang-orang muda yang berpotensi besar yang lain. Siapa dia? Kita nantikan nanti. Salam Bicara Orang Muda.